Sekarang saya nak sebut cara syaitan menipu. Dalam ayat ini sebut apa? Melalui daripada depan, belakang, kanan, kiri. Saya pernah sebut dalam satu kuliah, ulama menyebut antara cara syaitan menipu, cara syaitan ni menipu ni menghuraikan maksud ayat ni, iaitu daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Maksudnya apa? Pertama, cara syaitan menipu ataupun waswas, allazi waswisu fi sudurin nas. Cara syaitan waswas dalam hati manusia. Pertama, supaya manusia syirik. Syirik kepada Allah. Bila tak belajar agama, confirm syirik. Macam mana dia boleh mentauhidkan Allah kalau dia tak belajar agama, dia tak faham Allah, dia tak kenal Allah, dia tak tahu apa perintah Allah, confirm syirik. Bila tak belajar agama, confirm syirik. Jadi syaitan langkah pertama apa? Biarkan manusia jahil. Biarkan manusia tak belajar Al-Quran. Kalau nak baca silakan, kalau nak khatam silakan. Ini langkah pertama. Kalau dia nak jadikan manusia syirik gagal, dia pergi langkah kedua. Supaya manusia melakukan bid'ah. Bid'ah. Target syaitan yang kedua apa dah? Kalau kamu tak nak syirik, okey, tak apa. Tak nak sembah berhala, tak nak percaya pada bomo, okey. Tapi aku pastikan kamu akan buat benda bid'ah. Kenapa? Kenapa benda bid'ah? Target kedua. Sebab syaitan tahu, bila buat benda bid'ah, manusia biasanya tak akan bertaubat. Sebab dia rasa dengan bid'ah tu benda betul. Nampak macam baca Quran, tapi yang bukan caranya tak sama dengan Nabi. Nampak macam solat, tapi solatnya tak sama dengan Nabi. Nampak macam berzikir, tapi zikirnya menari macam-macam, tak sama dengan Nabi. Jadi dia tak rasa benda tu salah. Akhirnya dia tak bertaubat. Ini target kedua syaitan. Alhamdulillah, dengan Allah hantar coronavirus ni, ramai orang tak buat benda bid'ah. Dia tak boleh buat dah selawat perdana, munajat perdana, semua tak ada perdana dah. Seorang-seorang. Itu pun satu nikmat. Jadi target kedua, supaya manusia buat benda bid'ah. Kalau dia tak belajar sunnah, cukup mudah tertipu dengan taktik syaitan ni. Kalau dia tak belajar hadis Nabi, tak belajar sunnah-sunnah, habis. Dia ikut orang ramai je. Akhirnya dia rasa dia betul, dia rasa di siratul mustaqim, dia tak akan bertobat. Okey? Tapi kalau orang tu dah belajar sunnah, dia tak akan buat benda bid'ah. Syaitan pergi tahap yang ketiga. Step ketiga apa dah? Supaya melakukan dosa besar. Syirik tak? Bina-bina pun tak? Dia hasut buat dosa besar. Seperti apa? Derhaka pada mak. Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang puasa. Tapi dengan mak habis. Dia tengking mak, dia tak ziarah mak, dia tak tanya khabar mak. Bila cakap tinggi suara, itu target syaitan. Akhirnya ibadat dia tak ke mana. Sebab antara dosa besar yang menghalang manusia masuk neraka, masuk syurga ialah derhaka pada mak bapak. Ataupun minum arak, ataupun berzina, ataupun rasuah, ataupun mengumpat. Mengumpat dosa besar. Kadang-kadang dia kaki solat, tapi dia juga kaki mengumpat. Ini target yang ketiga. Okey? Kalau gagal target yang ketiga, manusia mengelak je daripada dosa besar. Dia berjaya. Iman dia kuat. Maka target yang keempat, dosa kecil. Syaitan ada strategi dia. Itu yang Allah kata daripada kanan, kiri, depan, belakang. Itu strategi. Inilah maksud dia ni. Dia step by step. Dia, sebab tu Allah kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah larang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduun mubin.
Allah kata jangan kamu ikut khutwat. Apa makna khutwat? Khutwat jamak kepada khutwah, satu. Apa dah? Langkah. Kalau khutwatun, langkah. Kalau khutwat, langkah-langkah. Maksud apa tu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Syaitan ni dia akan menyesat kamu mengikut step by step. Bukan satu langkah aja. Khutwat. Apa dah? Inilah ni. Antara langkah-langkah syaitan, pertama dia suruh manusia syirik. Kalau gagal, buat bid'ah. Kalau gagal juga, buat dosa besar. Kalau gagal juga, buat dosa kecil. Ini khutwat. Jangan ikut. Dosa kecil apa dah? Kadang-kadang bercakap, kadang-kadang membazir makanan, membazir pakaian, membazir kereta, beli kereta lebih pada keperluan. Kadang-kadang telefon beli lebih, kadang-kadang buang masa. Itu dosa kecil. Kadang-kadang membazir air ketika mandi, ketika berwuduk. Okey? Dan dosa kecil, ingat, bila dilakukan berterusan, dia naik taraf. Dia menjadi nombor 3, dosa besar. Jadi syaitan nak, kalau tak nak buat berzina, okey, kamu kuat iman kan? Tak nak derhaka pada apa? Okey, aku akan pastikan kamu buat dosa kecil, tapi berterusan. Akhirnya naik tahap yang ketiga juga. Okey, kalau gagal juga yang keempat. Kalau yang keempat gagal lah, dia manusia akan buat dosa juga, tapi bila buat dosa kecil terus bertaubat. Mana syaitan gagal. Sebab tu orang beriman bukan tak buat dosa. Orang beriman, Allah puji ya, iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Sifat orang beriman, orang bertakwa apa dah? Bukan tak buat dosa. Bila buat dosa sama ataupun dia zalim pada diri sendiri, dia terus ingat pada Allah dan terus bertaubat dan tidak ulang. Yang syaitan nak apa dah? Bukan tak buat dosa. Bukan buat dosa, tapi buat dosa kecil tapi berterusan. Tak bertobat. Okey? Jadi kalau menghasut manusia supaya buat dosa kecil berterusan, gagal. Syaitan pergi yang ketiga, yang kelima. Yang kelima, sibuk. Yang kelima, syaitan akan sibukkan benda dengan benda yang harus, bukan haram. Benda tu tak haram. Target dia apa dah? Kita sibuk dengan benda yang harus, akhirnya kita solat lambat. Sebab apa? Baca mesej. Pasal mesej bukan haram. Tapi lama, lepas satu, lepas tu jawab, buka gerut ni pula, akhirnya solat kita jadi lambat dan akhirnya solat kita tak khusyuk. Kadang-kadang dengan makanan harus. Tapi kita fokus pada makan tu, masak sampai berjam-jam, nak kemah meja, sampai akhirnya solat kita lambat dan solat dalam keadaan penat dan tak khusyuk. Itu semua perancangan syaitan. Kadang-kadang disibukkan dengan apa? Perhiasan rumah. Kemah rumah lah, lipat baju lah, ambil masa lama. Berhati-hati, nampak kemas je, tapi solat berterabur. Kadang-kadang dengan pokok bunga kan, siram pokok bunga, jaga bunga, kadang-kadang dengan kucing. Jaga kucing, ya Allah, lebih daripada jaga anak. Sampai solat, puasa, sedekah dan banyak lagi zikir, baca Quran terabai. Kalau kita gagal berjaya juga, kita berjaya membuat benda yang baik, taat pada Allah, dan bila masuk waktu je, kita tinggal benda tu yang harus. Kita berjaya dan syaitan gagal. Dia akan pergi yang keenam. Langkah yang keenam. Langkah yang keenam apa dah? Syaitan akan sibukkan kita dengan perkara yang kurang afdal. Tadi harus harus ni tak ada apa-apalah. Tapi yang ni ada kebaikan, tapi kurang afdal. Dan kita sibuk dengan benda yang kurang afdal, akhirnya kita mengabaikan yang afdal ataupun yang lebih baik. Saya bagi contoh. Syaitan sibukkan kita, ini banyak berlaku. Syaitan sibukkan kita dengan baca Quran. Baca Quran baik tak? Baik. Tapi akhirnya kita tinggal benda yang afdal, lebih daripada baca Quran. Apa dia? Tadabbur. Kadang-kadang baca Quran sampai khatam, tapi satu ayat pun tak faham. Jadi antara perancangan syaitan, dia nak habiskan masa kita, nampak cantik je baca Quran, khatam Quran, tapi akhirnya baca Quran kita tak habis, tak memberi kesan apa-apa. Dia tak mengubah apa-apa.
Sedangkan syaitan tahu, Quran kalau difahami dia akan mengubah manusia menjadi manusia terbaik. Bahkan Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu ialah man ta'allamal Quran. Orang yang belajar Al-Quran, bukan baca. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarnya. Syaitan tahu, kalau manusia mula belajar Quran dan mula mengajar, dia akan menjadi terbaik. Bila terbaik, lagi susah untuk syaitan menipu. Maka syaitan akan sibukkan manusia dengan benda yang kurang afdal. Apa dah? Bukan tak baik ya, baca Quran baik, tapi kurang afdal bila dibanding dengan tadabbur Al-Quran. Sekarang, sebelum ni, maaf saya cakap, sebelum ni orang sibuk dengan apa? Kalau nak masuk bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan sibuk dengan tadarus Al-Quran. Bagus. Tapi 10 tahun dia tadarus, 10 tahun dia khatam, dia tak faham apa-apa, tak mengubah apa-apa. Dia tak memberi kesan dalam hati dan jiwanya. Itu salah satu perancangan syaitan. Jangan sangka baca Quran tu mesti baik sahaja. Tak. Sebab Nabi pernah mencela orang yang baca Quran tapi tak faham. Nabi kata dalam satu hadis, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak berfikir tentang maksud. Jadi baca Quran pada zahirnya nampak baik, tapi yang lebih baik ialah kita berfikir, kita mentadabbur dan kita beramal. Jadi ingat perancangan syaitan, supaya kita tak berubah menjadi lebih baik, supaya kita tak meningkat iman dan amal soleh. Syaitan pastikan, kalau tak nak buat dosa besar, kalau tak nak buat bid'ah, kalau tak nak buat dosa kecil, syaitan pastikan kita disibukkan dengan benda yang nampak baik, sehingga kita abaikan benda yang lagi baik. Boleh? Sekarang maaf saya cakap, ramai dah orang yang mula sibuk, dan saya pun ada dihantar mesej oleh student. Dia kata, Ustaz, ramai orang nak buat sekarang, nak khatam Quran, bukan dia khatam tapi secara berkumpulan. Dia cari 30 orang, setiap seorang baca satu juzuk. Setiap seorang baca satu juzuk. Kemudian bila 30 orang baca, ada kira khatam. Wallahualam, bagi saya itu adalah strategi syaitan. Supaya apa? Supaya apa? Ni, yang keenam ni. Supaya kita tinggal benda yang lagi baik. Lagi baik apa dah? Ada yang lebih baik tak? Ada tak yang lebih baik daripada kita faham apa yang Allah cakap dan kita buat apa yang Tuhan kita suruh? Ada lagi lebih baik daripada itu? Tak ada. Sebab tu kata Ibnu Qayyim, kalau manusia tahu lau aliman nasu fi qiraatil Quran bit tadabbur lashtaghala amma siwaha. Kalau manusia tahu kebaikan membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka manusia akan sibuk dengan baca Quran tadabbur, baca Quran tadabbur. Tak ada masa nak khatam ke, nak betul ataupun nak buat benda yang lain. Kalau manusia tahu kebaikan baca Quran dan tadabbur, manusia akan sibuk dengan tadabbur je. Sebab tadabbur yang akan mengubah kehidupan kita. Tadabbur yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Tadabbur yang akan mensucikan jiwa kita. Tadabbur yang akan menyelesaikan masalah keluarga kita. Tadabbur yang akan memantapkan keimanan, keyakinan dan takwa kita kepada Allah. Kalau setakat baca, dia tak ke mana. Saya bukan tak setuju baca, tapi saya nak bagi tahu, berhati-hati dengan perancangan syaitan. 30 tahun baca, tapi akhlak tak berubah. Sebab apa? Dia hanya membaca sahaja. Apatah lagi dia baca, dia bukan khatam pun. Yang khatam kumpulan, bukan dia. Tak pernah berlaku pada zaman Nabi, dia khatam secara berkumpulan. Tak pernah. Bahkan riwayat menyebutkan Osman bin Affan, dia khatam seorang-seorang seminggu sekali. Dan ramai lagi salafus salih, bahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam seorang-seorang, bukan 30 orang. Satu hari sekali. Kita ni mazhab apa saya tak tahu. Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat, Imam Syafi'i pun tak buat. Yang buat siapa? Orang ramai. Dah lah tak faham, khatam pula 30 orang. Minta maaf saya bagi tahu, berubahlah. Ini, sekarang kita banyak masa ni. Berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kita sibuk, khatam 30 orang. Sekarang masa banyak, duduk kat rumah. Tak ada kerja dah, tak pergi kerja, duduk kat rumah je. Banyak kita jimat masa, tak payah hantar anak sekolah. Pun nak khatam ramai-ramai lagi. Bila kita nak berubah? Bila kita nak berubah, buatlah sesuatu, tambah-tambah dekat Ramadan ni. Dekat dengan bulan Ramadan, kata Ibn Rajab Al-Hambali,
Kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bila masuk bulan Sya'ban, salafus soleh ni dia tinggal urusan dunia. Salah seorangnya Amru bin Qais. Amru bin Qais rahimahullah, kata Ibn Rajab, dia kata Amru bin Qais bila masuk je bulan Ramadan, dia tutup kedai dia. Bukan sebab PKP. Tak. Sebab dia nak bersedia untuk sambut bulan Ramadan. Tengok sahabat-sahabat dulu dan salafus salih, dia nak sambut bulan Ramadan dengan baiki hubungan dengan Al-Quran. Sampai dia tutup kedai, tutup perniagaan. Sebab dia tahu, kalau tak ada persiapan dalaman, kalau tak baiki hubungan dengan Al-Quran sebelum Ramadan, maka dia tak akan berubah di bulan Ramadan. Sebab bila masuk bulan Ramadan, kita akan disibuk pula dengan benda yang lain. Contoh dengan solat tarawih, dengan sekarang Alhamdulillah bazar Ramadan tak ada. Harap-harap bulan Ramadan tahun ni adalah yang terbaik dalam hidup kita. Sebab tak banyak gangguan. Tak payah pergi masjid, tak payah pergi bazar Ramadan. Masa kita lebih banyak di rumah, masa kita nak solat banyak mana, nak baca buku masah kat depan ke, nak baca satu juzuk ke, terserah. Jadi saya rasa ini satu nikmat, satu rahmat yang Allah bagi pada kita, supaya Ramadan kali ini kita boleh fokus dibanding dengan yang lain. Bazar Ramadan tak ada, nak buat makanan banyak-banyak pun dah tak ada kan. Nak beli pun susah, duit pun tak banyak. Jadi ambillah peluang, gunakan masa, gunakan nikmat ni untuk semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Jadi pastikan, jangan kita tertipu dengan langkah-langkah syaitan ni. Bila kita gagal, kita termasuk orang yang dijangka oleh syaitan, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Semoga Allah masukkan kita dalam kumpulan orang yang bersyukur, yang terlepas daripada semua langkah-langkah syaitan, insya-Allah.